Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa lagi kita di kelas yang keempat lah bersama dengan cikgu. Okey, baik. Untuk hari ini kita sambung lagi pembelajaran kita. Kita sambung kelas makanan. Kalau sebelum ni kamu sudah belajar karbohidrat dengan protein kan? Kamu sudah tahu apa itu karbohidrat, kamu tahu fungsi-fungsinya. Begitu juga dengan protein. Apa itu protein? Apakah fungsi-fungsi protein kan? Jadi hari ini kita sambung lagi dengan kelas makanan yang ketiga, iaitu lemak. Okey, untuk lemak. Okey. Jadi apa itu lemak? Lemak juga mengandungi unsur karbon, hidrogen dan juga oksigen. Lebih kurang karbohidrat. Ada karbon, ada hidrogen dan juga oksigen. Okey. Lemak terbentuk daripada gliserol. Okey, gliserol dan juga asid lemak. Okey. Nanti kita belajar detail lah apa itu gliserol, apa itu asid lemak. Okey, lemak merupakan satu sumber dan juga simpanan tenaga yang tinggi. Memang lemak ini kalau kita kira ia adalah 2 kali ganda karbohidrat sebenarnya. Maksudnya kalau karbohidrat tu kamu dapat tenaga 100 kilojoule contoh, kalau lemak mungkin kamu akan dapat 200 kilojoule. Dia akan 2 kali ganda. Cuma mungkin ia lambat sedikit untuk diproses. Kalau karbohidrat dia lebih cepat diproses berbanding dengan lemak. Sebab itulah kalau kamu makan nasi lemak, kamu akan mengantuk sedikit kan. Sebab lambat sikit lemak itu diproses. Okey. Tapi kalau kamu makan karbohidrat yang cepat, contohnya roti, kamu akan terus dapat tenaga sebab prosesnya lebih cepat berbanding dengan lemak. Okey, apa fungsi lemak sebenarnya? Bukan lemak ni menggemukkan. Okey, apa fungsi lemak sebenarnya? Pentingnya lemak ni. Okey, yang pertama ialah melindungi organ badan seperti jantung dan juga ginjal. Di bahagian jantung kita ni ada lemak kan. Jadi dia boleh lindungi jantung. Di jantung yang macam buah tu, di dada kamu tu, di luarnya ada lapisan lemak. Jadi dia boleh melindungi organ badan lah. Dan juga buah pinggang kita ni, ginjal. Seterusnya, lemak juga berfungsi sebagai pengangkut. Pengangkut dia akan angkut apa? Vitamin A, D, E, K. Kenapa vitamin A, D, E, K? Sebab vitamin A, D, E, K ini ataupun ADEK ini larut dalam lemak. Jadi lemak boleh bawa. Pengangkut lah, dia akan bawa vitamin ini ke seluruh badan kita lah. Okey, pengangkut. Macam kita kalau lori lah. Dia bawa apa? Bawa vitamin. Nanti kita tengok apa itu vitamin. Vitamin A, vitamin D, vitamin E dan vitamin K ni yang larut di dalam lemak. Bila larut maksudnya dia boleh bawa bersama lah. Okey, seterusnya lemak juga bertindak sebagai penebat haba. Maksudnya apa maksud penebat? Penghalang. Penghalang haba. Untuk mengawal suhu. Maksudnya lemak di bawah lapisan kulit kita ni. Okey. Ia boleh menghalang haba daripada badan kita ni keluar ke persekitaran. Jadi badan kita akan sentiasa panas. Danlah kamu akan akan rasa kesejukan. Ini penting. Sebab itulah orang cakap lah kan. Orang yang berbadan besar ataupun yang punya lemak yang banyak ni, dia susah sejuk. Sebab banyak haba di dalamnya terperangkap. Sebab ada lemak, lapisan lemak, jadi haba tu tak boleh keluar. Sebab lemak bertindak sebagai penebat haba. Okey, baik. Di bawah ini adalah contoh makanan yang mempunyai lemak yang tinggi lah. Ini margarin, mentega, minyak kelapa, ataupun sinonim dengan kita kan. Apa tu? Santan. Santan pun banyak lemak kan. Minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit pun. Okey, minyak kelapa sawit. Masalahnya. Okey, minyak kelapa sawit pun banyak lemak. Okey. Dan juga kacang tanah. Kacang tanah sebenarnya ada karbohidrat juga. Lemak pun ada juga dalam kacang tanah. Okey, baik. Kita tengok info sains di sini Lemak daripada haiwan mengandungi kolesterol yang lebih tinggi berbanding lemak daripada tumbuhan. Kalau kamu makan ayam, dalam ayam itu banyak kandungan lemak berbanding lemak di dalam sayur. Ada juga ataupun dalam tumbuhan ada juga lemak tapi tidak sebanyak di dalam haiwan. Biasanya lemak di dalam haiwan ni kita panggil lemak tepu. Biasanya lah. Ni kalau lemak di dalam tumbuhan kita panggil lemak tak tepu lah. Lemak yang boleh diurai. Lemak tepu ni lemak yang susah nak diurai lah. Okey, baik.
Seterusnya kita tengok yang seterusnya ialah vitamin. Okey, vitamin. Okey, apa itu vitamin? Vitamin ialah sebatian organik yang tidak membekalkan tenaga. Ia tidak membekalkan tenaga, tetapi diperlukan oleh badan dalam kuantiti yang sedikit untuk mengekalkan kesihatan yang baik. Maksudnya, kalau sebelum ni karbohidrat boleh bekalkan tenaga, lemak boleh bekalkan tenaga, tetapi vitamin tidak membekalkan tenaga, tetapi ia boleh mengekalkan kesihatan kita. Macam ada orang panggil booster lah dalam badan kita kan. Dia memberi badan kita ni selesa. Dari segi aspek apa. Dia banyak sebab vitamin ni ada banyak pecahan-pecahannya. Okey. Baik. Okey, baik. Jadi vitamin boleh dikelaskan kepada vitamin larut air dan juga vitamin larut lemak. Larut lemak yang cikgu saya cakap tadi lah ADEK, EDEK. Jadi vitamin, cuba tengok di sini. Ada dua, iaitu vitamin larut air, vitamin B dan C. Dan vitamin larut lemak iaitu A, D, E, K. Jadi semua vitamin yang ada ialah A, B, C, D, E, K lah. Okay, cuma dia bagi dua. Larut air dengan larut di dalam lemak. Okey, baik. Jadi contoh. Okey, contoh vitamin yang ada. Nanti kita tengok satu persatu lah. Dalam susu pun ada, dalam daging pun ada. Cuma jumlah protein ni dia tidak sebesar karbohidrat ataupun lemaknya. Jumlahnya sedikit saja protein. Vitamin. Vitamin ni dia punya kandungannya tidaklah banyak, tapi diperlukan oleh tubuh badan kita lah. Okey, dalam daging pun ada. Walaupun daging ni banyak protein, tapi masih ada juga vitamin. Okey. Dalam buah-buahan ni paling banyak lah vitamin dan juga sayuran. Sebab itulah kita digalakkan makan buah-buahan dan juga sayuran kaya dengan vitamin. Kalau kamu tengok iklan dalam TV dan sebagainya. Okey, baik. Jadi kita akan tengok fungsi setiap vitamin. Okey. Kita tengok fungsi setiap vitamin. Okey. Okey, kita tengok vitamin A dahulu. Okey, vitamin A, kita tengok dia punya sumbernya ataupun bahan makanannya ada dalam susu, ada dalam kuning telur, ada juga dalam minyak ikan. Okey, apa fungsinya? Membantu penglihatan pada waktu malam. Kalau kamu ni banyak vitamin A ataupun vitamin A tu tidak kurang dalam badan kamu, mata kamu tu cerah pada waktu malam. Macam ala-ala burung hantu ni, cerah pada waktu malam. Okey, jadi kalau kamu pada waktu malam kamu sedikit kabur ataupun malam mata kamu tu tak terang, bermaksud kamu tu kekurangan vitamin A lah. Jadi kena ambil lah makanan-makanan ini supaya kamu dapat seimbangkan balik vitamin A dalam badan. Seterusnya memelihara kesihatan kulit. Kulit pun memerlukan vitamin A. Apa kesan kekurangannya? Tadi kalau malam cerah, kalau kurang jadi rabun. Malam nak bawa kereta waktu malam pun tak boleh. Dan juga penyakit kulit. Sepatutnya kulit tu licin, tapi bila kurang akan kenalah penyakit kulit. Okey, baik. Seterusnya ialah vitamin B. Okey, B, okey, sumbernya yeast. Yeast ni tahu kan yang letak dalam pembuatan roti dan kek tu kan. Okey, untuk sebut penaik hati apa? Hati ikan ke hati ayam lah. Okey, hati lembu pun seterusnya lah hati dan juga telur. Ada vitamin B Apa fungsinya? Memelihara fungsi sistem saraf. Ini untuk sistem tindak balas kita, saraf. Dan juga pembentukan sel darah merah. Siapa yang kurang darah merah, boleh makan banyak-banyak hati ataupun telur. Boleh menambah sel darah merah. Okey, apa kekurangannya? Penyakit beri-beri. Okey, penyakit beri-beri. Penyakit beri-beri. Okey, kita cuba tengok dahulu penyakit anemia. Penyakit anemia ni penyakit kekurangan sel darah merah. Ni sel darah merah kurang. Okey, sebab jadi menambahkan. Okey, penyakit beri-beri. Apa penyakit beri-beri ni? Okey. Okey, apa penyakit beri-beri? Siapa tahu? Okey. Masalah disebabkan oleh peredaran darah dan juga sistem saraf lah. Ni beri-beri penyakit disebabkan kegagalan sistem saraf. Maksudnya kamu tidak memberi tindak balas yang sepatutnya. Lambat bertindak. Itu penyakit beri-beri. Okey, baik.
Bukan beri-beri ya, berry-berry. Mana-manalah yang kamu boleh sebut. Okey, seterusnya ialah vitamin C. Okey, untuk vitamin C, seperti mana cikgu cakap tadi, memang kaya ataupun banyak terdapat di dalam buah-buahan dan juga sayuran. Okey, boleh melawan jangkitan penyakit, kepentingannya ataupun fungsinya, memelihara kesihatan gusi. Kalau gusi dalam mulut kamu, kalau kurang vitamin C, gusi itu akan berdarah. Nama penyakit itu ialah scurvy. Gusi berdarah, nama lainnya ialah scurvy. Jadi, kena banyak makan buah-buahan supaya gusi tidak berdarah. Ini gosok gigi, gusi berdarah. Okey, baik, seterusnya vitamin D. Vitamin D sumbernya ada mentega, telur, minyak ikan. Okey, boleh dihasilkan melalui pendedahan kulit. Ini pun sama. Ada kan cikgu suruh berjemur antara jam 8 pagi hingga 9 pagi contoh. Vitamin D daripada cahaya matahari pun boleh sebenarnya. Okey. Membantu dalam penyerapan kalsium. Okey. Seterusnya menguatkan enamel gigi. Gigi kita ni kan lapisan paling luar tu yang paling keras. Okey, vitamin D lah yang akan menguatkan. Dan juga memelihara kesihatan kulit. Siapa yang nak kulit cantik, pagi-pagi tak boleh tidur. Kena berjemur sedikitlah, sekejap saja di bawah cahaya matahari untuk dapatkan sumber vitamin D. Okey, penyakit. Kalau kurang, apa yang berlaku? Riket. Riket ni penyakit tulang rapuh. Tulang rapuh. Okey, tulangnya tak kuat lah, tulang rapuh. Sebab kalsium ni dia tak berapa. Ni lah kan fungsi vitamin D membantu penyerapan. Maksudnya kalau kurang kalsium ni tak dapat diserap. Kalsium ni penting untuk tulang. Jadi kalau tak dapat nak serap kalsium, tulang kamu tak dapat kalsium, maka tulang akan rapuh. Dan juga kamu akan jadi rasa sakit gigi. Gigi mudah berlubang dan sebagainya sebab enamel gigi tak kuat. Dan juga penyakit kulit. Okey, sebabkan kulit memerlukan vitamin D kan. Jadi kalau kurang vitamin D akan terkena penyakit kulit lah. Okey, baik. Seterusnya ialah vitamin E. Okey, daripada bijiran, sayur-sayuran hijau. Ni sayur hijau lah. Okey, memelihara fungsi sistem pembiakan. Vitamin E ni untuk pembiakan. Ingat, E pembiakan. Okey, kalau kurang akan menyebabkan kemandulan. Jadi kalau kalau sudah mengandung kena banyakkanlah makan sayur-sayuran dan juga sayur-sayuran hijau dan juga bijirin supaya tidak berlakunya keguguran fetus. Okey, jadi ataupun untuk pasangan suami isteri bolehlah ambil banyak sayur-sayuran hijau ini. Okey, supaya boleh dapat zuriat lah nanti mudah. Okey, untuk mengelakkan kemandulan juga. Tak sebenarnya lelaki atau perempuan, kedua-duanya pun mesti. Okey, yang terakhir ialah vitamin K. Vitamin K daripada sumbernya ialah susu, kuning telur dan juga minyak ikan. Okey, mempercepatkan proses pembekuan darah. Penting darah kita bila keluar saja dari badan kita beku. Kalau dia cair bahaya. Mungkin kita akan kekurangan darah lah. Kalau beku darah tu tidak boleh keluar lagi kan. Okey, jadi apa kekurangannya? Darah lambat membeku, cair saja. Kalau luka sikit maksudnya darah itu lambat nak berhenti. Agak membahaya. Jadi kena ambil vitamin K. Jadi cikgu sudah jelaskan semua vitamin dan juga fungsi-fungsinya. Nanti pada kelas berikutnya kita sambung lagi dengan kelas makanan yang seterusnya. Jadi untuk hari ini salin saja nota ini dahulu dan boleh baca dan rujuk video cikgu untuk pemahaman. Sekian, harap maklum.